Kalau kita perhatikan buah dia yang masa muda ni macam sedap kita nak ambil. Begitu juga bila dia dah ranum warna merah kalau kita pandang buah dia ni macam boleh kita makan ambil begitu saja. Tetapi kena awas buah yang ranum masak ni kena hati-hati dan cermat bila kita ambil Tetapi bila dia dah jatuh ke tanah, khasiat dia ada kurang kat situ kita kena petik buah ni dan dia mempunyai khasiat yang begitu besar pada penyakit-penyakit kronik. Perhatikan buah yang kita tengok warna merah ni, setengah daun dia pun berguna, batang dia pun berguna. Jangan ambil sebarangan, ikutlah pada tata cara. Orang dulu memang dah jumpa khasiat pokok ni tetapi dari segi saintifik memang mempunyai kandungan khasiat yang besar untuk penyakit-penyakit berbahaya ataupun penyakit kronik. Dekat situ inilah nama yang gah, seperti nama yang agung. Kita kenali pokok ni. Kalau disebut nama buahnya begitu hebat, begitu gah namanya seperti nama dewa-dewa. Inilah dia yang Pak Nat nak ceritakan. Tumbuhannya nama dia gah. Nama dia seolah-olah seperti yang di dewa-dewa. Bersama Pak Nat, pencetus guna herba. Pokoknya agak tinggi dan berdaun tebal. Daun dia kalau kita perhatikan seolah-olah seperti sekali pandang mirip seperti pokok durian Belanda. Inilah dia tumbuhan yang jenis pokok berbunga, iaitu mahkota dewa. Hebat nama dia kan? Macam nama dewa-dewa, macam nama karma. Tetapi mesti ada tersirat dengan namanya. Itulah dia mahkota dewa bersama Pak Nat, pencetus guna herba. Pokok ni memang terkenal di Malaysia, di Asia Tenggara, terutama sekali di Indonesia kerana asal pokok ni daripada Indonesia. Tetapi banyak gunanya Tapi ada yang gelar juga God's Crown. Wow. Kenapa dalam pada hebat-hebat nama tu ada kandungan khasiat yang tersurat dan tersirat. Mari bersama Pak Nat kita akan congkir lagi apa rahsia pokok mahkota dewa. Daun, buah, batang digunakan di dalam perubatan. Perubatan sains menggunakan juga mahkota dewa diolah semula kerana di dalam kandungan mahkota dewa mengandungi bahan-bahan yang boleh menyah toksitkan dan juga menghindarkan penyakit-penyakit kronik. Mahkota dewa memang terkenal sejak dahulu lagi. Tapi dari segi perubatan alternatif, orang-orang dulu gunakan untuk merawat gatal-gatal di celah-celah kaki, di celah-celah peha dan juga kadang-kadang dekat kita punya tepi-tepi ketiak kita gatal-gatal. Digunakan sebagai penawar terapi alternatif untuk penyakit gatal-gatal. Kadang-kadang kaki kita gatal-gatal, celah-celah jari, celah-celah kaki gatal-gatal. Kita tak tahu apa dia dalam kandungan badan kita, lebihan daripada asid-asid. Sebab mahkota dewa ni mengandungi antivirus dan antibakteria. Jadi digunakan mahkota dewa ni, ambil sabut dia. Ni Pak Nat kotiskan, ambil sabut dia. Kemudian kita jemur. Ni saya belajar daripada seorang orang lama di Perak Jawa, Johor. Ambil dia punya ni, dihiris-hiris, kemudian dijemur, kemudian dimasukkan dalam air panas, minum air dia. Boleh dibuat sebagai teh boleh. Itu untuk menghindarkan gatal-gatal dari segi terapi perubatan alternatif. Orang-orang dulu memang gunakan mahkota dewa di dalam penawar sakit gatal-gatal. Dari segi kandungan saintifik, mahkota dewa mengandungi alkaloid, saponin, polyphenol dan flavonoid. Itu yang
khasiat dia boleh mencegah penyakit bara dan juga penyakit-penyakit yang kronik. Dihiris-hiris dan dijemur. Dijemur kemudian dibuatkan air rebusan ataupun dicelur sebelum minum. Rasa je memang pahit-pahit kelat kat situlah dia istimewanya mahkota dewa. Air batang mahkota dewa ni diracik, kemudian direbus. Direbus lama juga dalam setengah hari direbus, dibuang air dia, dibasuhkan bersih-bersih, kemudian dijadikan sebagai penawar barah tulang. Itulah dia, saya terperanjat. Barah tulang itu adalah penyakit berbahaya, tapi katanya kandungan mahkota dewa ni boleh menghindarkan penyakit kanser. Sekarang kanser kan, dulu barah. Menghindarkan barah tulang. Itulah dia kelebihan mahkota dewa. Banyak penyakit yang kronik, buah mahkota dewa ni sebagai penawarnya. Itulah istimewanya mahkota dewa. Hebat kan nama mahkota dewa? Dalam pada hebat-hebat, awas. Jangan sesekali makan biji dia. Kalau kita makan biji dia ataupun tergigit, kita akan mengalami kekejangan, sawan dan juga boleh pingsan kerana dia mengandungi racun yang tinggi. Jadi kena hati-hati, gunakan sabut sahaja pada buah dia. Kat situlah dia, sabut dia mengandungi nilai yang tinggi dalam segi perubatan, tetapi bukan biji dia. Awas jangan makan biji, kena gunakan hati-hati kerana kalau silap guna, kita mendapat mudarat pada tubuh badan kita. Jangan lupa subscribe, like dan share. Bersama Padak Petik Herbs, petik-petik mahkota dewa. Mahkota dewa, buah yang dewa-dewa, nama yang dewa-dewa, mempunyai khasiat yang dewa-dewa. Mahkota dewa. Daripada cerita orang lama yang Padak kongsi bersama. Ada dulu, ada sekarang. Ada dulu, sekarang ada menggunakan kaedah saintifik. Besarnya khasiat mahkota dewa.